Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan wartawan dan semua yang hadir pada hari ini, saya ingin menyambung flow apa yang telah dibangkitkan oleh Ayah Zul dan Datuk Nazim sebentar tadi berkaitan dengan perhubungan di antara kaum-kaum di dalam negara kita ini ditunjangi oleh satu ikatan kontrak yang amat utuh yang dikenali sebagai kontrak sosial. Itulah dia kontrak sosial yang menunjangi perhubungan di antara kaum di dalam negara kita yang diterjemahkan di dalam asas-asas perlembagaan negara, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang kita tahu, terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara kita, isu-isu berkaitan dengan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan begitu juga disebabkan oleh dihormatinya empat perkara itu, maka kita memberikan taraf kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu pada zaman untuk yang bersama-sama kita persetujui dan kita hormati, lantas kita merdeka bersama-sama pada tahun 1957. Tuan-tuan, apabila hari demi hari, generasi demi generasi berubah, kita dapat melihat beberapa pelampau-pelampau politik telah pun mula untuk tidak menghormati asas-asas perlembagaan negara ini. Dan apabila asas-asas perlembagaan negara Islam dicabar, Islam dipersoalkan, kedudukan istimewa orang Melayu dipersoalkan, bahasa dan kedudukan raja-raja tidak dihormati, ini sebenarnya adalah satu bentuk provokasi, ya, provokasi terhadap orang Melayu Islam di tanah Melayu ini, ya. Jadi atas dasar itulah maka yang Datuk Nazim katakan tadi, kalau boleh saya tafsirkan, setelah sekian lama orang Melayu bersabar dengan perkara ini, maka apabila telah pun diprovok berulang-ulang kali, maka akhirnya orang Melayu bangkit sebagai organisasi yang ada pada hari ini untuk bangkit sama-sama menyuarakan ketidakpuasan hatinya. Dan berkaitan dengan tawaran menampar dan sebagainya, itu adalah manifestasi hasil daripada provokasi yang telah dibuat lebih awal oleh pelampau-pelampau politik ini terhadap orang Melayu Islam dalam negara kita ini. Saya berpandangan, saya boleh bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi, kerana memang ini bukan satu bentuk ugutan, kerana kalau ugutan itu mestilah dibuat oleh orang yang membuat tu dia sendiri yang cakap saya akan menampar kamu, maka itu adalah direct satu ugutan. Tapi dalam kes ini bukan tidak ada satu ancaman yang direct dibuat oleh mana-mana pihak, iaitu tak ada siapa pun yang mengaku dia akan pergi menampar sesiapa, tidak, ya. Jadi kita kena faham tu bezanya ugutan dengan sekadar tawaran sahaja, ya. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa kalau di dalam kes ini tidak ada sesiapa pun yang kata saya akan tampar kamu, tidak ada, kan. Tetapi yang ada hanyalah mungkin tawaran hasil daripada perasaan tidak puas hati orang Melayu, hasil daripada provokasi yang telah dibuat lebih awal terhadap isu ini. Maka ini adalah manifestasinya. Dan saya boleh menganggaplah, kalau dari segi undang-undang, tawaran-tawaran sebegini hanyalah dalam bentuk-bentuk kita boleh katakan seperti invitation to treat sahaja, ya. Kalau dari segi undang-undang kontrak lah, dia adalah satu pelawaan untuk membuat tawaran sahaja, ya. Jadi selagi perbuatan itu tidak disahut, dilaksanakan oleh mana-mana pihak, maka kita tak boleh anggap itu sebagai satu perbuatan jenayah lagi. Melainkan apabila ada mana-mana pihak yang telah pun menampar dan sebagainya, itu kes lain lah. Itu bukan di bawah tanggungjawab pihak yang membuat tawaran tersebut. Tapi tidak ada apa-apa ikatan kontrak di antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menyahut tawaran itu. Jadi itu adalah dari segi konsep asas undang-undangnya. Jadi disebabkan oleh perkara ini tidak ada sebarang
tidak ada, saya rasa mungkin siasatan telah dilakukan, sedang dilakukan, tetapi sehingga hari ini tidak ada tuduhan jenayah telah pun dihadapkan kepada sesiapa. Maka pada saya benda ini masih open untuk interpretasi masing-masing, ya. Jadi saya menganggap bahawa asas pandangan saya yang pertama, ini semua berlaku bukannya dimulai oleh orang Melayu, tapi ini adalah hasil provokasi melampau yang berterusan yang dibuat oleh pelampau-pelampau politik dalam negara kita yang kerap mencabar kedudukan Islam, Melayu, raja-raja dan bahasa Melayu kita. Maka itu adalah manifestasi daripada situ. Maka orang Melayu bangkit untuk menyatakan solidariti mereka, kesetiaan mereka untuk mempertahankan Islam, raja-raja, hak istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu adalah yang pertama. Dan yang keduanya, sememangnya ini bukanlah satu ugutan jenayah, kerana tidak ada ugutan pun, ya, tidak ada ugutan pun. Yang ada hanya tawaran yang ditafsirkan oleh berbagai orang. Bolehlah mengikut tafsiran masing-masing, tetapi pada tafsiran saya itu hanyalah satu tawaran, bukanlah sebagai satu bentuk ugutan, ya. Jadi tidak perlu untuk mana-mana pihak berasa terancam. Dan di dalam dewan kita hari ini pun kita ada Melayu, Cina dan India. Kita boleh duduk sama-sama, makan bersama-sama tanpa ada rasa takut untuk duduk dan bersama-sama di dalam majlis kita pada hari ini. Jadi itu dahulunya Ayah Zul, respon saya.